Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke kursus belajar online Cikgu Amir HT. Ini adalah sebahagian daripada bahan-bahan yang saya gunakan dalam CAOC saya, iaitu Cikgu Amir's Online Class, di mana saya cuba permudahkan bahan yang saya gunakan supaya pelajar-pelajar mudah faham dan mudah aplikasi dalam pembelajaran mereka. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat apa yang ada dalam Cikgu Amir's online class. Pertama sekali, jika tuan-puan lihat di belakang sini ya, saya menggunakan bahan daripada buku teks, terutamanya Get Smart Plus 4, English Year 4 KSSR ya, yang ini, dan KSSR Year 5 dan Year 6. Okey, jadi bahan itu insya-Allah kebanyakannya berdasarkan buku teks, ya, based on the SKP dan eksklusif untuk anak-anak tahun 5 dan 6 jika buku KSSR dan anak tahun 4 jika buku Get Smart Plus 4. Baik, insya-Allah kelas saya akan jadikan seunik yang mungkin, bermanfaat dan berkesan ya untuk anak-anak tuan-puan. Dan jika anak-anak yang menonton, saya harap, ya, cikgu harap anak-anak dapat faham. Jika tidak faham, boleh terus bertanya di ruangan komen yang disediakan ataupun boleh bertanya dalam kelas WhatsApp, ya, dalam ruangan WhatsApp yang disediakan juga untuk berkomunikasi dengan cikgu. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, macam biasa, ya, saya ingin perkenalkan, memandangkan ini kelas pertama, saya ingin memperkenalkan bahawa setiap kali nak belajar, anak-anak perlu set minda. Perlu set minda bersedia untuk belajar. Jadi macam mana nak buat tu? Kita berdoa. Pertama sekali kita akan berdoa menggunakan doa belajar. Kita akan membaca doa belajar. Kemudian kita akan belajar doa for learning English. Kita akan baca doa for learning English tetapi lebih kepada menyanyi, ya, membaca sambil menyanyi, okey, ataupun menyanyi sambil membaca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, sekarang kita akan nyanyi, ikut saya ya, ikut lirik di belakang tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah Al-Alim, please help me be good at English so I can read, write, speak and listen and be a better servant. Oh Allah Ar-Rahim, please help me be good at English so I can use it to serve the Ummah and follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, now doa ini ataupun lagu ini menjadi asas kepada mengapa kita belajar bahasa Inggeris. Ya, doa ini diajar oleh guru-guru saya, iaitu Coach Riz dan Coach Shah, iaitu kenapa kita learn English? Kenapa kita belajar English? Because we want to be good at it. Nampak tak ayat dia? To be good at English. Okay, apabila kita menjadi pandai ataupun be good at English, okay, niat kita adalah ilmu yang kita dapat daripada pembelajaran bahasa Inggeris itu, kita akan do good. Ingat tak, salah satu tema dalam esei bahasa Inggeris adalah good deed. Jadi kita nak membuat good deed, berbuat kebaikan di atas muka bumi ini sebanyak yang mungkin supaya kita mendapat ganjaran pada hari kemudian. Maksudnya apa? Contohnya apa? Apakah maksud do good deed? Do good. Apa maksud do good? Learn English to be good at it so that I can do good. Do good tu apa? Contohlah, apa sahaja yang kita terfikir ataupun bila saya tanya anak kan, kenapa nak pandai BI? Ada antara mereka akan jawab, oh boleh tolong tourist. Tourist tu apa? Pelancong asing yang sesat, boleh tolong. Betul, betul betul, itu, that is a good thing, that is a good thing, that is a good deed, yang boleh dilakukan. Contoh lain, pergi melancong ke luar negara, boleh bercakap bahasa Inggeris, mudah nak berkomunikasi. So tak adalah macam ayam dengan itik. Yes, betul, that is do good. That is good deed, that is good deed sebab tidak menyusahkan orang.
yang paling mudah sebagai contoh, paling banyak digunakan sebagai contoh adalah untuk lulus peperiksaan. Ya betul, that is good deed. That is a good thing to do because apabila kita lulus peperiksaan, kita happy, mak ayah kita happy, cikgu happy. 3 orang sekali tahu, 3 pihak sekali akan happy apabila kita do good in the exam, which is a good thing, membuat semua orang gembira. Jadi apa saja perbuatan, apa saja aktiviti, apa saja tindakan di dunia ini yang memberi kebaikan kepada orang lain menggunakan ilmu bahasa Inggeris yang kita ada adalah good deed. Is do good. So that's why kita nak kena pandai bahasa Inggeris. Saya harap itu jelas. Ya, mindset kena betul. Kita belajar bukan untuk exam semata-mata tetapi kita dapat faedah daripada exam itu. Okey? Dan hasil daripada skor yang baik dalam exam, mungkin boleh masuk sekolah yang bagus, boleh masuk college yang bagus, boleh masuk universiti yang bagus, boleh dapat kerja yang bagus, boleh jalani kehidupan yang bagus, boleh ada kehidupan yang bagus dan and so on, ya. Dan bila dah besar nanti, bila dah ada keluarga sendiri, dah ada anak sendiri, boleh ajar anak sendiri. Do good sekali lagi. Jadi sangat luas ya, aplikasi do good sangat luas. Saya harap anak-anak jelas bahawa kita belajar bahasa Inggeris untuk mendapatkan ilmunya. Di samping itu kita akan dapat lulus exam dan lain-lain yang membolehkan kita do good. Okey, kita ada slide ketiga yang terakhir untuk sesi introduction hari ini, iaitu saya nak memperkenalkan OMT Moments. Namanya adalah OMT Moments. Cuba tengok muka budak tu. Tengok muka budak tu, ambil tangan macam ni, ya, ambil tangan macam ni, letak dekat pipi. Letak dekat pipi, kemudian sebut apa tahu? Sebut yang kat tepi tu. Sekejap, saya kecilkan sikit gambar ni. Okey, supaya tak mengganggu. Alright. Okay, kita letak dekat sini. Alright. Okay, now ini namanya OMT Moments. OMT tu apa? Saya terangkan, okey. Dia macam ni. Apabila anak-anak, okey, terdengar pertama kali sesuatu yang tak pernah tahu sebelum ni, ya, is ilmu baharu. Jadi saya nak anak-anak sebut, oh macam tu. That's lah, itulah maksudnya OMT. OMT tu bermaksud oh macam tu. Okay, kalau lebih bagus lagi sebenarnya anak-anak buat record dalam minda, buat mental note. Take a mental note, nota minda, dalam minda, iaitu oh macam tu. Contohnya saya ajar verbs ada 2 jenis. Satu verb utama, satu verb bantuan. Dia tak pernah dengar pun. Oh macam tu. Verb ada 2 jenis. Satu verb utama, satu verb bantuan. Buat mental note. Oh macam tu. OMT note verb ada 2 jenis. Macam tu. Okey. Alright. Jadi kenapa kita nak buat macam ni? Kita sekali lagi kita nak set minda kita supaya cinta ilmu. Nampak tak kat atas ni? Kat atas ni kan? Saya tunjuk Okey, kat atas ni. Nampak tak kat atas ni? Tu. Tu dia. Nampak tak? Terpaksa bawa gambar pergi atas tu. So kita nak cinta ilmu, kita bagi tahu otak kita. Now, kenapa kita nak cinta ilmu? Kenapa nak bagi tahu otak kita supaya cinta ilmu? Sebab kalau kita tak bagi tahu otak kita yang ilmu itu yang kita baru belajar tu kita suka ataupun penting untuk kita, otak kita akan lupa. Jadi salah satu teknik untuk membuat otak kita ingat bahawa ilmu itu kita suka, ilmu itu berguna untuk kita, ya, dan kita nak ingat, ya, ilmu itu penting. Kita kena buat sesuatu yang memberi signal, memberi seolah-olah tagging kepada otak kita supaya otak kita simpan ilmu tu. Okay? Kalau kita setakat dapat sesuatu ilmu baru yang kita diam je kan, kita tengok je macam tu kan, ilmu itu akan berlalu pergi. That's why ada orang tua-tua kata, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab apa? Di antara between the 2 ears. What's between your 2 ears? What's between your 2 ears? Ini telinga. Apa yang di tengah-tengah? Yes, di tengah-tengahnya ada otak. Jadi masuk telinga kanan, jangan bagi dia terus keluar. Simpan di dalam otak ni. So bila-bila kita perlukan, kita boleh keluarkan daripada otak kita. Okey? Ini cara saya mengajar. Suka
kaitkan dengan teknik belajar dan bagaimana apabila kita belajar kan, ilmu itu senang masuk. Ilmu itu bukan setakat senang masuk, ilmu itu mudah disimpan dan bukan setakat mudah disimpan, ilmu itu mudah dikeluarkan bila kita perlukan ilmu itu dalam exam, dalam kehidupan sehari-harian ya, and sebagainya. Okey, so itu sahaja, introduction, kursus introduction untuk apa, untuk sebagai set minda, anak-anak, okey? Supaya semoga, insya-Allah kita akan berjumpa dalam, video selepas ini iaitu lesson pertama kita, ya. InsyaAllah saya akan kongsikan, rahsia segitiga kepandaian berbahasa. Ingat segitiga kepandaian berbahasa, okey? InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye, dah baik kat sana. Bye-bye.